Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, baik, kita akan sambung pembelajaran dengan tajuk yang seterusnya, iaitu nombor perdana bagi matematik tahun 6. Okey, baik, dalam tajuk nombor perdana ini, kita tengok apakah standard pembelajaran. Okey, objektif kita adalah untuk mengenal pasti nombor perdana dalam lingkungan 100. Okey. Baik, jadi apa yang perlu kami capai ialah dengan menyatakan ciri-ciri suatu nombor perdana. Kita akan bincangkan apakah ciri-ciri nombor perdana. Okey. Baik, sudah bersedia? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okey, baik. Nombor perdana. Bagaimana untuk mengenali nombor perdana? Nombor perdana adalah nombor yang pertama adalah lebih daripada 1. Yang kedua, ia adalah nombor yang hanya boleh dibahagi dengan 1 dan hanya boleh dibahagi dengan diri sendiri. Maknanya dia tidak boleh dibahagi dengan nombor-nombor lain. Okey, hanya boleh dibahagi dengan 1 dan dirinya sendiri. Okey, itu adalah ciri-ciri nombor perdana. Jadi 3 ciri-ciri nombor perdana ini perlu kamu ingat. Baik, jom kita semak apakah nombor perdana. Okey, nombor-nombor yang dinyatakan oleh kawan-kawan kamu ini ialah 1, 2, 5 dan 6. Jom kita semak. Nombor 1 lebih daripada 1, tidak. Okey, nombor 1 tidak lebih daripada 1. Jadi ia tidak melengkapi ciri-ciri nombor perdana. Boleh dibahagi dengan 1, ya. Boleh dibahagi dengan diri sendiri, ya. Dan boleh dibahagi dengan nombor lain, tidak. Jadi adakah dia nombor perdana? Tidak. Okey, kerana dia tidak lebih daripada 1, tidak termasuk dengan nombor perdana. Baik, nombor 2, lebih daripada 1, ya. Okey, boleh dibahagi dengan 1, ya. Boleh dibahagi dengan diri sendiri, ya. Adakah dia boleh dibahagi dengan nombor lain? Tidak, sebab nombor 2 tidak boleh dibahagi dengan 3, tidak boleh dibahagi dengan 4 dan tidak boleh dibahagi dengan nombor-nombor lain. Jadi adakah dia nombor perdana? Ya, 2 adalah nombor perdana. Baik, nombor seterusnya ialah nombor 5. Jadi nombor 5 adakah lebih daripada 1? Mestilah ia lebih daripada 1. Okey. Kemudian bolehkah dia dibahagi dengan 1? Ya. Boleh dibahagi dengan diri sendiri? Ya. Boleh dibahagi dengan nombor lain? Seperti 2, 3, 4. Bolehkah nombor 5 dibahagi dengan 2 atau 3 atau 4? Tidak. Jadi adakah ia nombor perdana? Ya, kerana ia melengkapi semua ciri-ciri nombor perdana. Baik, kita pergi pada nombor yang terakhir, nombor 6. Adakah nombor 6 lebih daripada 1? Mestilah ia lebih daripada 1. Okey, boleh dibahagi dengan 1? Ya. Boleh dibahagi dengan diri sendiri? Ya, 6 bahagi 6. Okey, kemudian bolehkah nombor 6 dibahagi dengan nombor lain seperti 2, 3 dan 4? 6 boleh tak bahagi dengan 2? Ya. 6 boleh tak bahagi dengan 3? Ya. Okey. Jadi ia boleh dibahagi dengan nombor lain. Jadi nombor 6 bukan nombor perdana kerana ia boleh dibahagi dengan nombor lain. Baik. Baik, apakah nombor perdana yang lain antara 1 hingga 10? Kita sudah ada nombor 2 dan nombor 5 di sini. Cuba kamu tentukan nombor apa lagi di antara 1 dan 10 yang merupakan nombor perdana. Adakah 3 nombor perdana? Adakah 7 nombor perdana? 8? 9? Okey, kamu mesti tentukan mengikut ciri-ciri nombor perdana yang diberi. Okey, jom kita tengok yang seterusnya. Okey, cari nombor perdana yang lain. Jom, adakah nombor-nombor ini nombor perdana? Jom kita tengok. Okey, nombor 7, 15 dan 16. 7 boleh dibahagi dengan 1 dan 7 sahaja. Jadi ia ialah nombor perdana. Okey, baik. Bagaimana dengan 15? Boleh dibahagi dengan 1, 3 dan 5. Jadi ia bukan nombor perdana. Bagaimana dengan 16? 16 boleh dibahagi dengan 1, 2, 4 dan 8. Jadi ia bukanlah nombor perdana. Okey, itu ialah ciri-ciri nombor perdana yang perlu kamu tahu untuk menentukan nombor itu
nombor perdana atau tidak. Okey, baik, aktiviti di sini yang perlu kamu lakukan di rumah. Okey, jom kita tengok apa aktivitinya. Okey, baik. Yang pertama, kamu dikehendaki untuk melukis petak 100. Petak 100 seperti petak sifir 100. Okey, petak sifir 10 darab 10 tu, 10 baris dan 10 lajur. Okey, kemudian tuliskan nombor 1 hingga 100. Baik. Setelah kamu mendapat petak 100 itu dengan nombor 1 hingga 100, apa yang perlu kamu lakukan? Warnakan petak nombor 2. Okey. Dan tandakan palang ataupun potong pada semua nombor gandaan 2 yang lain. Okey. Kecuali 2 lah. 2 kamu warnakan. Nombor gandaan 2 lain seperti 4, 6, 8, 10 dan seterusnya kamu mesti potong ataupun tanda palang. Okey. Baik, seterusnya warnakan nombor 3, petak nombor 3 dan potong semua gandaan 3 yang lain seperti 6, 9, 12, 15 dan seterusnya. Okey. Dan yang seterusnya warnakan petak nombor 5. Okey, selepas warnakan petak nombor 5, tandakan palang ataupun potong pada nombor gandaan 5 yang lain seperti 10, 15, 20, 25. Okey. Semua sekali sehingga 100. Okey, seterusnya warnakan petak nombor 7 dan tandakan palang atau potong pada semua gandaan 7 yang lain seperti 14, 21, 28, 35 dan seterusnya. Okey, kamu mesti ingat sifir. Sifir 5, sifir 7, sifir 3. Okey. Baik, seterusnya. Okey, cari dan warnakan semua petak nombor perdana yang lain mengikut ciri-ciri nombor perdana yang diberi. Okey. Mesti cari semua baki nombor-nombor perdana yang lain yang ada dalam nombor 1 hingga 100. Okey. Kemudian akhir sekali padamkan semua tanda palang tadi. Okey, tanda potong tadi ataupun tanda palang mesti kamu padam semula. Okey. Jadi kita telah dapat senarai nombor perdana antara 1 hingga 100. Okey. Ini adalah contoh petak 100 yang mengandungi nombor perdana. Okey, ini dia contohnya yang diberi. Okey. Baik, ini boleh kamu sediakan di rumah. Alright. Okey, kita tengok yang seterusnya. Pentaksiran. Jadi apa yang ada di sini, bolehkah kamu nyatakan nombor perdana dengan hasil tambahnya 28? Ada dua contoh yang diberi oleh kawan kamu. Okey. Jadi yang pertama adalah 17 tambah. Okey, di dalam petak itu mesti diisi dengan nombor perdana. 17 sudah nombor perdana. Okey. Jadi cari satu lagi nombor perdana yang hasil tambahnya 28. 17 tambah apa mendapat 28 dan nombor itu mestilah nombor perdana. Yang kedua, apa nombor yang ditambah dengan 23 mendapat 28? Okey, dan nombor itu adalah nombor perdana. Baik. Bolehkah kamu tentukan nombor apakah yang ditambah dengan 23 dan mendapat hasil tambah 28? Okey. Baik, kamu boleh cuba di rumah untuk mencari jawapannya. Right, baik. Kita teruskan kepada yang seterusnya. Nombor ganjil dan nombor genap. Okey, tajuk ini sebenarnya adalah tajuk yang kita sudah belajar sebelum nombor perdana ataupun sebelum tajuk dalam tahun 6. Jadi kita recap kembali apakah nombor ganjil dan nombor genap. Nombor ganjil adalah nombor yang tidak boleh dibahagi dengan 2. Okey. Dan bukan nombor gandaan 2. Contohnya adalah 1, 3, 5, 7, okey, 45, 127, 269, 1001. Okey. Apa yang penting adalah nombor yang di hujung sekali. Okey, nombor yang di hujung sekali itu adalah nombor ganjil. Okey. Walaupun nombor itu nombor 3 angka, 4 angka ataupun 5 angka, nombor yang di hujung sekali mestilah nombor ganjil. Jadi nombor itu adalah nombor ganjil. Okey. Baik. Kita tengok pula apa nombor genap. Nombor genap adalah nombor
yang boleh dibahagi dengan 2 dan nombor gandaan 2. Contohnya 2, 4, 6, 8, 48, 176, 800, 1034 dan sebagainya. Okey. Tak kira nombor itu nombor 3 digit, nombor 4 digit atau 5 digit. Apa yang penting nombor di hujung sekali mestilah nombor genap ataupun nombor yang boleh dibahagi dengan 2. Okey, itu adalah nombor ganjil dan nombor genap. Jom kita tentukan nombor ganjil dan nombor genap. Okey. Yang kita ada di sini nombor 426, 328, 107, 613, 592, 1039 dan 2115. Jadi yang mana satukah nombor ganjil dan yang manakah satu nombor genap? Jom kita tentukan kesemuanya. Okey, yang pertama 426 nombor genap. 107 adalah nombor ganjil. 328 adalah nombor genap. 613 adalah nombor ganjil. 592 adalah nombor genap. 139 adalah nombor apa? Nombor ganjil. Dan 2115 adalah nombor ganjil. Okey, itu saja yang kita ada. Okey, itulah contoh-contoh untuk nombor ganjil dan nombor genap. Okey, itu saja pembelajaran kita untuk hari ini. Jadi semua pertanyaan ataupun persoalan yang kamu ingin utarakan, kamu boleh nyatakan di dalam grup pembelajaran kita dan cikgu akan membalas setiap persoalan tersebut. Okey, kita jumpa di sana. Jadi itu saja untuk kali ini. Kita jumpa lagi di lain masa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.